Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini, kami telah mendapat tugasan iaitu membuat sebuah majalah. Tajuk majalah kami ialah Menjelajah ke Kuala Lumpur. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli, iaitu ahli pertama Siti Sofia binti Josni, ahli kedua Auni Atira, ahli ketiga Nurul Irdina, ahli keempat Ruskerushi Syakirin dan ahli yang terakhir Asmida binti Khalid. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembahagian tugas. Yang pertama, Siti Sofia mencari maklumat tentang sejarah Kuala Lumpur dan mengedit majalahnya. Yang kedua, Auni Atira mencari maklumat tentang tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur dan mengedit majalahnya. Yang ketiga, Nurul Irdina mencari maklumat tentang aktiviti menarik di Kuala Lumpur dan juga mengedit majalahnya. Yang keempat, Ruskerushi Syakirin mencari maklumat tentang restoran dan makanan di sekitar Kuala Lumpur dan mengedit majalahnya. Dan yang terakhir, Asmida mencari maklumat tentang hotel-hotel menarik di Kuala Lumpur dan mengedit majalahnya. Bagi pembuatan muka hadapan dan belakang majalah adalah idea bersama dan dibuat oleh Ruskerushi Syakirin, dan selebihnya saya, Ruskerushi Syakirin, telah menggabungkan semua majalah kawan-kawan saya supaya menjadi sebuah majalah yang lengkap, dan saya juga telah membuat slide dengan menggunakan Powtoon. Untuk penyediaan majalah pula, pada minggu pertama, kami telah mendapat tugasan iaitu membuat majalah. Setelah itu, kami membentuk sebuah kumpulan yang terdiri 5 ahli. Pada minggu kedua pula, kami berbincang untuk pemilihan tajuk dan pembahagian tugas. Pada minggu ketiga dan keempat, masing-masing mencari bahan dan mengedit majalah bahagian masing-masing. Pada minggu kelima, kami telah menyediakan majalah yang terakhir. Pada minggu yang keenam, kami telah pun menyediakan slide. Seterusnya, saya akan menerangkan format saya mengedit muka hadapan majalah kami, iaitu menggunakan aplikasi Canva. Bagi tulisan College Professional by Tumat, jenis tulisan yang saya gunakan iaitu Aileron Heavy, saiz 38 pt yang berwarna hitam dan diboldkan dan juga italic supaya kelihatan lagi menarik dan jelas. Efek yang saya gunakan pula iaitu curve saiz 77. Bagi logo KPB, saya diletakkan di dalam circle frame. Seterusnya, menjelajah ke Kuala Lumpur, jenis tulisan yang saya gunakan iaitu Allegria Bold, saiz 60 pt, berwarna lime black default yellow dan diboldkan dan juga italic. Efek yang saya gunakan splash, thickness 50, offset 50, direction 45. Bagi tulisan pusat tarikan pelancong, saya menggunakan jenis tulisan Bukhari Script dan saiz 36 pt, berwarna hitam. Efek yang saya gunakan lift dan intensity 50. Akhir sekali, gambar latar belakang majalah saya mengambil daripada Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia binti Josni daripada kelas DPHU 5C. Okey, saya akan menerangkan tentang sejarah Kuala Lumpur di muka surat 1 dan 2. Okey, sebelum tu saya menggunakan apps Canva untuk mengedit dan saya menggunakan latar belakang berwarna kuning yang melambangkan keceriaan dan ianya juga merupakan salah satu warna daripada bendera Malaysia. Okay, saya menggunakan tulisan Reservawan untuk tajuk dan bersaiz 47. Pada isi pula saya menggunakan tulisan R5 yang bersaiz 15. Okey, saya menggunakan gambar di atas kerana ia merupakan persimpangan Sungai Gombak dan Sungai Kelang di mana Kuala Lumpur mendapatkan namanya. Okey. Saya akan meneruskan dengan tajuk saya iaitu Sejarah Kuala Lumpur. Okey. Kuala Lumpur dibina pada tahun 1857 di Kuala Sungai Gombak dan Kelang. Pendudukannya bermula apabila seorang ahli keluarga kepada Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Kelang untuk perlombongan biji timah. 87 orang pencari gali Cina telah pergi ke tempat
itu iaitu Sungai Kelang dan memulakan prospek di daerah Ampang yang pada masa itu kawasan hutan belantara. Walaupun 69 orang daripada mereka meninggal dunia kerana keadaan penyakit wabak, pelombongan biji timah yang berkembang telah ditubuhkan. Pelombongan ini menarik perhatian banyak pedagang yang berdagang keperluan asas kepada pelombong-pelombong untuk mendapatkan sebahagian daripada biji timah. Pedagang membina kedai di Kuala Sungai Kelang dan Gombak. Oleh kerana itu, sebuah bandar telah dilahirkan. Sejarah Kuala Lumpur juga amat berkait rapat dengan Haji Abdullah Hukum yang merupakan salah seorang panglima kepada Kerajaan Negeri Selangor. Sementara pekan itu membesar, Inggeris yang menduduki Melaya pada waktu itu berasa mereka harus melantik Kapitan Cina atau Kapten kepada orang Cina untuk mentadbirkan pertempatan itu dan memastikan ada undang-undang dan peraturan. Kapitan Cina yang pertama ialah Hiu Siu. Kapitan Cina yang ketiga ialah Yap Ah Loy yang membantu memperbesarkan Kuala Lumpur daripada pekan pelombongan kecil yang sunyi hingga ia menjadi bandar Selangor yang utama. Pada awalnya, Kuala Lumpur ialah pusat perang saudara Selangor, bila mana terdapat dua persengketaan pergaduhan antara putera Selangor atas keuntungan pelombongan biji timah dan suatu dendam berdarah antara Kapitan Yap dan Chong Chong yang mahu menjadi kapitan. Kapitan Yap dan tulang belakangnya Tunku Kudin berjaya lalu dengan pimpinan Kapitan Yap, Kuala Lumpur menjadi bandar yang terbesar di Selangor. Dia membina Kuala Lumpur yang dihancurkan oleh perang saudara dan memenuhi dengan pelombong Cina dari tempat lain di Selangor. Dia juga menggalakkan petani Melayu untuk tinggal berdekatan Kuala Lumpur untuk memudahkan bekalan sumber makanan. Di muka surat yang kedua, saya telah mengambil gambar Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Selain itu, saya juga telah mengambil gambar Tugu Negara untuk memperingati mereka yang telah mengorbankan nyawa demi menegakkan kemerdekaan Malaysia, terutamanya menentang tentera Jepun dan semasa darurat di Tanah Melayu. Seterusnya, Kuala Lumpur dijadikan ibu negeri Selangor pada tahun 1880 kerana disebabkan kejayaan Kapitan Yap. Dia menjadikan Kuala Lumpur sistem keadilan batasan yang berkesan, mengekalkan undang-undang dan ketenteraman, dan memastikan Kuala Lumpur menjadi pusat perdagangan di Selangor. Selepas kebakaran Kuala Lumpur pada tahun 1881, Kapitan Yap bercadang membina balik Kuala Lumpur dengan batu bata dan ubin untuk menggantikan rumah atap daun. Dia membina sekolah yang pertama di Kuala Lumpur dan sebuah tempat tinggal yang untuk orang yang tidak berumah. Kuala Lumpur kepunyaan Yap ialah bandar batasan agak berbahaya kerana Yap sendiri seorang ahli kumpulan Samseng dan peperangan Samseng perkara yang biasa. Kapitan Yap mengizinkan lesen rumah pelacuran, kasino dan salon mabuk. Sir Francis Swettenham pada waktu itu diwakilkan Residen Selangor dan dia menjadi orang yang bertanggungjawab untuk membuat Kuala Lumpur kedudukan pentadbiran Selangor. Ketika pentadbirannya, Kuala Lumpur terus menjadi bandar raya yang kaya dan aman selepas kematian Kapitan Yap. Apabila negeri-negeri Melayu bersekutu digabungkan dengan Swettenham sebagai penjaganya pada tahun 1896, Kuala Lumpur menjadi ibu negerinya.
Pada Perang Dunia Kedua, tentera Jepun menakluki Kuala Lumpur pada 11 Januari 1942 dan menguasai bandar itu selama 44 bulan. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Persekutuan Tanah Melayu dan bersambung dengan ibu negara kepada Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Untuk peristiwa kemerdekaan, sebuah stadium besar, Stadium Merdeka dibina di mana Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman mengumumkan kemerdekaan Malaya pada hadapan orang ramai. Bendera Union Jack diturunkan dari tiang bendera di dataran merdeka, lalu bendera-bendera Tanah Melayu dinaikkan. Tempat-tempat itu menandakan kekuasaan British kerana ia ialah padang kriket untuk pentadbiran penjajah dan ia menghadapi kelab Diraja Selangor. Kelab Malaya yang tereksklusif dan untuk orang putih sahaja. Pada 1 Februari 1972, Kuala Lumpur diberi taraf bandar raya. Pada 1 Februari 1974, Kuala Lumpur dipisahkan dengan Selangor dan bandar itu menjadi wilayah persekutuan. Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak kepesatan ekonomi Asia pada awal 1990. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auni Atira binti Azizi akan menerangkan format saya mengedit majalah. Saya menggunakan aplikasi Canva. Bagi tulisan tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur, saya menggunakan jenis tulisan fingerprint. Saya tulisan 28 dan warna tulisan hitam. Bagi subtopik yang bertulis Menara Berkembang Petronas KLCC, jenis tulisan yang saya gunakan ialah Muktamahir Extra Light. Saya tulisan 22 dan dibolkan serta tulisan berwarna hitam. Isi majalah bagi subtopik iaitu Menara Berkembang Petronas. Jenis tulisan ialah Alex yang bersaiz 12 dan berwarna hitam. Selain itu, bagi perkataan Berjaya Taman Square, saya menggunakan jenis tulisan Aliolite yang bersaiz 18, dibolkan dan tulisan berwarna hitam. Isi majalah bagi subtopik Berjaya Taman Square, jenis tulisan ialah Alex, saiz tulisan 12 dan berwarna hitam. Bagi gambar pula, saya mengambil daripada sumber Google dan nama penulis di bawah iaitu nama saya sendiri. Saya menggunakan jenis tulisan Allegria Bold, saiz tulisan 13 dan berwarna hitam. Warna latar belakang majalah ialah purple pastel. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang isi kandungan majalah. Kuala Lumpur merupakan ibu kota yang menjadi pusat kebudayaan, perniagaan dan juga kewangan di Malaysia. Selain itu, Kuala Lumpur dianggap sebagai sebuah bandaraya yang padat dan dikelilingi bangunan-bangunan tinggi. Seterusnya, Kuala Lumpur sebenarnya mempunyai pelbagai tempat-tempat menarik dan popular yang boleh dikunjungi. Di samping itu, Kuala Lumpur juga merupakan syurga bagi mereka yang gemar membeli belah, kerana terdapat banyak pusat membeli belah yang tumbuh bagai cendawa selepas hujan dan hanya perlu sediakan diri untuk teroka bandaraya Kuala Lumpur ini. Antara tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur yang dipilih oleh saya ialah Menara Berkembang Petronas KLCC. Kalau Paris ada Eiffel Tower, India bangga dengan Taj Mahal, China gah dengan tembok besar. Begitu juga dengan Malaysia yang dikenali dunia kerana bangunan berkembang Petronas atau KLCC. KLCC adalah satu kebanggaan buat seluruh rakyat Malaysia kerana KLCC ini merupakan bangunan yang paling tinggi dan pernah memegang gelaran bangunan tertinggi di dunia sekitar tahun 1998 hingga tahun 2004. Tak sepunda kalau datang ke KL tapi tak pergi ke KLCC kerana banyak perkara yang boleh dilakukan sewaktu berada di kawasan KLCC. Antaranya ialah shopping di Suria KLCC, boleh ambil angin di Taman KLCC, boleh juga tengok jerun di Aquarium KLCC, naik kereta F1 di Petroscience dan dapat melihat panorama
Kuala Lumpur dari Skybridge. Seterusnya, Berjaya Taman Square ialah bangunan yang mempunyai pusat membeli belah yang besar. Selain daripada mempunyai pusat membeli belah yang besar, yang bestnya lagi, di dalam pusat membeli belah Berjaya Taman Square juga terdapat taman tema Indo yang memiliki banyak permainan yang menyeronokkan, termasuklah roller coaster. Berjaya Taman Square akan membuatkan pengunjung yang datang bershopping di sini ramah mata. Seterusnya, saya akan menerangkan format saya mengedit majalah yang kedua. Untuk subtopik yang bertulis Menara Kuala Lumpur, saya memilih jenis tulisan Advanced Pro Light. Saya tulisan 24 dibolkan dan tulisan berwarna hitam. Isi bagi subtopik ini pula saya menggunakan jenis tulisan alis yang bersaiz sebelah dan warna tulisan hitam. Manakala untuk subtopik bagi Jalan Tengku Abdul Rahman atau Jalan Tar, jenis tulisan yang saya gunakan ialah Abro to Slide. Saya tulisan 15 dan tulisan berwarna hitam. Bagi isi untuk subtopik ini pula, jenis tulisan ialah alis saiz tulisan 12 dan warna tulisan hitam. Warna latar belakang majalah adalah warna purple pastel dan gambar yang diambil adalah daripada sumber Google. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur ialah sebuah menara yang terletak 515 meter dari aras laut dengan ketinggian 421 meter. Di sini banyak tarikan yang ada. Selain daripada menara itu sendiri, ada juga tarikan lain seperti Skyward. Ada restoran berputar yang disediakan sambil melihat pemandangan sekitarnya. Ada rumah terbalik, mini zoo KL Tower dan boleh berjalan-jalan melihat sekitar Kuala Lumpur. Dan bagi sesiapa yang datang ke sini akan menjadi pengalaman yang paling terindah buatnya. Seterusnya, Jalan Tengku Abdul Rahman atau Jalan Tar merupakan tempat paling popular, terutama pada waktu perayaan. Jalan ini adalah destinasi yang patut dilawati apabila datang melawat ke Kuala Lumpur, jika ingin membeli pelbagai barangan seperti pakaian, tudung dan macam-macam lagi, serta pelbagai pilihan makanan tempatan yang boleh membuatkan semua orang datang ramah mata. Jalan Tar ini juga sentiasa dipenuhi dengan pengunjung kerana lokasinya yang strategik, dan berdekatan jalan ini juga terdapat Sogo dan Jeka yang akan membuatkan orang ramai tidak menantangan untuk membeli belah. Akhir sekali, cabaran yang dihadapi saya dalam menyediakan majalah ini ialah kesukaran membuat pemilihan tempat-tempat menarik kerana di Kuala Lumpur terdapat banyak tempat-tempat yang menarik, dan kesukaran untuk berbincang dengan ahli kumpulan kerana kami hanya berbincang melalui aplikasi WhatsApp dan bukannya secara bersemuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Irdina binti Muhammad Faisal dari kelas DPHU 5B. Apps yang saya gunakan iaitu apps Canva bagi edit untuk majalah saya. Saya akan menerangkan tajuk aktiviti menarik di Kuala Lumpur pada muka surat 5 dan 6. Pada muka surat 5, latar belakang yang saya gunakan iaitu warna biru bagi warna kedamaian perpaduan kaum, iaitu bagi menyatupadukan perpaduan kaum. Gambar yang saya gunakan pula iaitu gambar Muzium Negara pada tajuk yang saya akan terangkan sebentar lagi. Gambar yang saya ambil iaitu gambar di Google kerana terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Corak yang saya guna iaitu corak jalur bagi menampakkan lebih kemas dan menarik. Saiz yang saya gunakan pada tajuk iaitu saiz 32. Tulisan yang saya gunakan iaitu tulisan Liquid Spartan. Saiz yang saya gunakan pada isi iaitu saiz 12. Dan tulisan yang saya gunakan iaitu tulisan Glacial Indifference. Okey, saya akan teruskan dengan aktiviti menarik di Kuala Lumpur. Aktiviti yang saya pilih iaitu Muzium Negara. Muzium Negara terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur. Muzium Negara yang dibina
dalam gaya Istana Melayu adalah penjaga sejarah negara. Galeri yang baru dinaik taraf ini memberikan pendekatan yang menarik dan inovatif untuk menerokai sejarah Malaysia dari zaman prasejarah hingga sekarang. Muzium Negara dibuka secara rasmi oleh Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong Ketiga Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullah pada 31 Ogos 1963. Ia merupakan satu tempat yang menarik untuk aktiviti sekeluarga yang mengenali dan berkongsi pengalaman untuk mengenali sejarah negara kita. Sesekali lawatan ke tempat seperti ini pasti akan memberikan impak yang sangat positif dalam mengenali sejarah negara kita. Malah pasti membuka pemikiran anak-anak kita dalam pembelajaran mereka. Sambil melawat kita dapat berkongsi ilmu bersama anak-anak. Okey, saya juga akan terangkan sejarah Muzium Penubuhan Muzium Negara. Sejarah permuziuman di Malaysia bermula pada tahun 1883 apabila pemerintah British menubuhkan Muzium Perak di Taiping. Ini diikuti dengan penubuhan Muzium Sarawak di Kuching pada tahun 1888 dan kemudiannya Muzium Selangor pada tahun 1899. Pada tahun 1910, pengurusan Muzium Perak dan Muzium Selangor disatukan di bawah Jambatan Muzium Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Pada tahun 1930, pengurusan tersebut dipisahkan semula sebagai satu langkah di bawah sistem desentralisasi oleh pemerintah British. Sebahagian daripada bangunan Muzium Selangor telah roboh disebabkan pengeboman yang dilakukan oleh tentera udara. Pihak Perikatan pada 10 Mac 1945. Akibatnya, sebahagian besar koalisi telah musnah. 2 tahun selepas kemerdekaan iaitu pada tahun 1959, kerajaan melantik seorang arkitek iaitu Encik Ho Kok Hu untuk mereka bentuk Muzium Negara yang dicadangkan dibina di atas tapak runtuhan Muzium Selangor. Pembinaannya telah dimulakan pada tahun 1962 dan pada 31 Ogos 1963, bangunan Muzium Negara akhirnya siap sepenuhnya dan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Ketiga Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullah. Reka bentuk bangunan Muzium Negara adalah bercirikan elemen artistik dan ukiran bangunan Istana Melayu tradisional. Reka bentuk yang tersergam indah ini dipilih sendiri oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Seni bina bangunan Muzium Negara disokong oleh 26 batang tiang konkrit yang telah diubah suai bagi mengekalkan ciri-ciri Istana Melayu tradisional. Konsep 26 batang ini berdasarkan kepada gabungan 13 tiang yang terdapat pada bahagian timur dan 13 tiang lagi pada bahagian barat bangunan, iaitu melambangkan Malaysia dibentuk daripada 13 buah negeri. Pada muka surat 6 pula, warna yang saya gunakan sama pada muka surat 5, iaitu warna biru. Tulisan bagi tajuk yang saya gunakan iaitu tulisan Ligri Spartan iaitu saiz 53.2. Tulisan bagi isi pula saya menggunakan tulisan Glacial Indifference pada saiz 11.2. Gambar yang saya ambil tu gambar di Google dan gambar jambatan ini melambangkan jambatan yang berada di frame dan suasana di frame. Selain Muzium Negara, terdapat juga aktiviti lain iaitu frame. Frame terletak di kawasan Kepong. Ianya adalah kawasan terbuka kepada orang ramai tetapi ada dikenakan bayaran yang kecil untuk menikmati pelbagai aktiviti seperti jogging, hiking, berbasikal atau hanya berkelah. Terdapat beberapa laluan dalam frame dengan salah satu daripada yang lebih popular iaitu River Track yang menuju ke arah Canopy Walk. Yuran tambahan dikenakan untuk Canopy Walk dan tiket boleh dibeli di pusat setempat sebelum anda memulakan perjalanan. Sebaiknya datang pada awal pagi kerana kawasan ini memang menjadi tarikan penduduk setempat dan lebih penting memudahkan untuk mencari kawasan parking kereta. Peminat basikal ekstrim juga milih kawasan frame ini kerana terdapat kawasan curam untuk aktiviti yang lebih mencabar. Selain dari itu juga, sekolah dan IPTA juga memilih kawasan ini untuk aktiviti seperti berkemah. Pokok-pokok besar merimbun di kawasan ini diselia baik oleh pihak frame. Sambil beriadah, boleh kita dapat beberapa ilmu mengenai pokok-pokok di sini dengan membayar tour guide yang disediakan oleh pihak frame. Seperti mana yang anda tahu, frame iaitu Forest Skywalk iaitu jambatan baru di frame Kepong.
Menjejakkan kaki di frame ternyata bukan hanya terasa damai sekali apabila berada di tengah-tengah rimbunan kehijauan itu, tetapi takjub dengan susunan lanskap perhutanan frame. Melawati denai hutan secara semula jadi ataupun ingin sesuatu yang lebih memuaskan, mungkin boleh merentas hutan melalui jambatan baru yang ada di sini, iaitu Jambatan Rimba Forest Skywalk. Dari sini, pengunjung boleh menyaksikan pelbagai flora dan fauna liar. Berada di tiang jambatan ini, selain berpeluang melihat penghuni rimba, pengunjung juga dapat melihat panorama Bandaraya KL walaupun dari jarak jauh. Forest Skywalk telah dibuka pada orang ramai mulai 31 Ogos 2020. Jejantas ini berukuran 18 hingga 50 meter tinggi dan 250 meter panjang. Ia dibina menggunakan bahan aluminium sebagai struktur utama dan dikukuhkan dengan guy wire. Seterusnya, bilangan pengunjung setiap hari maksimum 150 orang. Dan akhir sekali, buat pencipta segala jenis tumbuhan, ini adalah lokasi idea buat kalian. Jika bukan penggemar alam semula jadi tegar, frame masih lagi boleh menjadi destinasi menarik kerana ada tarikan lain yang sedia menanti. Sekian, terima kasih. Saya Roskero Syakirin binti Muhammad Zawawi akan menerangkan format saya mengedit majalah. Dengan itu, saya menggunakan aplikasi Canva kerana aplikasi ini banyak pilihan desain yang menarik boleh saya pilih. Bagi tulisan restoran dan makanan di sekitar KL, jenis tulisan yang saya pilih ialah Playfair Display yang bersaiz 34 pt yang berwarna hitam. Untuk tajuk besar ini, saya boldkan tulisan ini supaya nampak lagi jelas. Bagi penerangan pula, saya menggunakan jenis tulisan ialah Montserrat Classic yang bersaiz 8 pt. Seterusnya, bagi subtopik majalah iaitu Restoran Q Thai Village, saya menggunakan jenis tulisan Allegria Medium yang bersaiz 13 pt dan diboldkan. Untuk penerangan pula, saya menggunakan jenis tulisan Montserrat Classic yang bersaiz 8 pt. Selain itu, jenis tulisan Restoran Golek-Golek, saya menggunakan tulisan Allegria Medium bersaiz 13 pt dan diboldkan. Bagi penerangan di atas, jenis tulisan yang saya guna ialah Montserrat Classic yang bersaiz 8 pt. Bagi nama di bawah, saya memilih jenis tulisan Allegria SC Black yang bersaiz 13 pt. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit majalah pertama saya di sekitar KL iaitu Restoran Q Thai Village Steamboat dan Restoran Golek-Golek. Okey, di Kuala Lumpur bukan sahaja terkenal dengan Menara KLCC, malah ia juga terkenal dengan tempat-tempat menarik untuk para pelancong singgah. Bagi orang KL tidak perlu lagi menghabiskan masa yang berjam-jam untuk terbang jauh-jauh ke negara mahupun ke negeri bagi menikmati hidangan yang diingini, kerana di Kuala Lumpur ni dia terlampau banyak makanan yang menarik dapat kita cuba seperti Restoran Q Thai. Restoran Q Thai Village Steamboat, restoran ini dia terletak di Taman Dagang Ampang. Di restoran ini bermacam-macam jenis makanan ditawarkan dan pelanggan mempunyai pelbagai pilihan menu yang dapat dipilih, terdiri daripada 150 menu makanan yang menarik menjadi tumpuan orang ramai. Restoran ini ia terlebih kepada masakan Thai yang pedas dan juga masam seperti tom yum, dan terdapat juga menu lain yang baru ditawarkan iaitu Steamboat Thai Buffet dengan BBQ sizzling yang membuatkan ramai pelanggan untuk singgah dan makan di restoran ini. Selain itu, ada juga restoran Golek-Golek. Ia merupakan restoran berkonsep keunikan yang beroperasi di dalam rumah tradisional Melayu yang sangat unik dan menarik. Makanan yang dihidangkan di restoran ini sangat sedap dan menyelerakan, seperti keras sambal, ikan siakap bakar dengan petai dan banyak lagi jenis aneka makanan. Menu utama yang wajib pelanggan cuba ialah ikan bakar sambal petai, yang mana pelanggan dapat memilih ikan itu untuk digunakan membuat sambal petai. Yang menariknya, bagi para pelanggan dapat menikmati hidangan di atas meja klasik dengan hiburan muzik.
Untuk majalah yang kedua pula, subtopik majalah iaitu Dinner in the Sky. Jenis tulisan yang digunakan ialah multiple font bersaiz 13 piti dan dibolkan. Dan penerangannya pula, saya menggunakan jenis tulisan Montserrat Classic yang bersaiz 8 piti. Akhir sekali, subtopik bagi restoran sambal hijau, jenis tulisan digunakan ialah multiple font yang bersaiz 13 piti dan tulisan juga dibolkan. Untuk penerangan menggunakan jenis tulisan Montserrat Classic yang bersaiz 8 piti, dan setiap tulisan yang saya guna pada majalah ini, saya menggunakan warna hitam bagi nampak lagi jelas. Dan untuk latar belakang setiap majalah, saya menggunakan warna biru laut iaitu warna pastel, kerana warna biru ia menampakkan lagi lembut dan ceria. Selain itu, gambar-gambar yang dipilih di dalam majalah ini saya mengambil daripada sumber Google. Saya akan menerangkan majalah kedua mengenai restoran dan makanan di sekitar KL, iaitu Dinner in the Sky dan juga restoran sambal hijau. Di restoran Dinner in the Sky, ia adalah restoran yang unik dan menikmati hidangan di atas meja dan kerusi yang tergantung pada ketinggian 50 meter. Malah, terdapat chef daripada sebuah hotel yang bertaraf 5 bintang dan juga dapat memperolehi tangkapan gambar yang cantik, malah juga menikmati hidangan dan layanan muzik. Bagi restoran sambal hijau, ia juga adalah restoran dan tempat menarik di Kuala Lumpur. Restoran ini menyediakan lebih 80 jenis makanan istimewa seperti lauk pauk, sayur-sayuran ulam-ulaman yang berkualiti dan lezat. Restoran ini sesuai bagi orang yang suka masakan ala-ala kampung, kerana masakan yang disediakan pasti akan membuka selera para pelanggan dan banyak pilihan lauk mengikut cita rasa sendiri. Cabaran saya membuat majalah ini ialah ketika mengedit majalah menggunakan Canva, dia mengambil masa yang lama untuk memilih desain yang sesuai, dan apabila saya mengisi maklumat ke dalam majalah ini, kadang-kadang ia tidak teratur dari segi tulisan, saiz dan lain-lain. Dan aplikasi Canva ini ia memerlukan internet untuk mengedit dan ia menjadi masalah apabila internet kurang dan bermasalah. Okey, itu cabaran saya untuk menyiapkan majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmidah binti Khalid dari kelas DPSU 5C. Sekarang saya akan menceritakan tentang format saya membuat majalah. Untuk mengedit majalah, saya menggunakan aplikasi Canva, dan latar belakang majalah saya menggunakan warna pink pastel. Seterusnya, untuk perkataan hotel-hotel menarik di Kuala Lumpur, jenis tulisan saya gunakan Shirkan. Saiz tulisan pula berukuran 36 dan infek eco. Seterusnya, warna tulisan menggunakan warna dark blue. Seterusnya, untuk perkataan nama saya Asmidah binti Khalid, saya menggunakan jenis tulisan Glacial Indifference, saiz tulisan 11.9, bold dan warna tulisan hitam. Seterusnya, untuk The Back KLCC, saya menggunakan jenis tulisan Open Sense, saiz tulisan 18.6, bold dan efek live. Efeknya live. Lepas tu, untuk warna tulisan saya menggunakan warna hitam. Untuk gambar-gambar tempat KLCC itu saya mengambilnya dari sumber Google. Untuk isi maklumat dalam majalah saya, jenis tulisannya Glacial Indifference, saiz tulisan 15 dan warna tulisan hitam. Untuk muka surat 8 pula, saya jenis tulisan Open Sans Extra, saiz tulisan 25, bold dan warna tulisan hitam. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang isi kandungan di dalam majalah saya. Untuk majalah saya memilih hotel-hotel menarik di Kuala Lumpur.
Okay, di Kuala Lumpur ni banyak hotel-hotel yang menarik, cantik dan selesa mengikut bajet yang anda inginkan. Bagi memudahkan kerja anda semua untuk memilih hotel yang terbaik dan selesa, saya menyarankan 3 hotel yang pasti tidak mengecewakan anda. Hotel yang pertama iaitu The Bed KLCC. Hotel ini terletak di Jalan Sultan Ismail dan sudah semestinya tidak jauh dari KLCC. Seterusnya, di hotel ini ia menawarkan beberapa jenis penginapan seperti bilik berpasangan, bilik berkembar, bilik keluarga, bilik perseorangan dan ada juga bilik untuk yang sukakan mengembara seperti backpacker. Selain itu, hotel ini turut sediakan fasiliti menarik seperti kolam renang, gym, dapur kongsi dan juga ruang membaca yang sangat menarik. Harga untuk semalaman di hotel ini ialah dari RM53 hingga ke atas. Untuk muka surat seterusnya, saya menggunakan latar belakang berwarna pink pastel. Untuk nama saya, jenis tulisannya Glacial Indifference, saiz tulisan 15.8 dan bold. Untuk perkataan Latin Hotel, jenis tulisan Glacial Indifference, saiz tulisan 26.1, bold, infect, leaf dan warna tulisan berwarna hitam. Seterusnya untuk perkataan V Garden Hotel, jenis tulisannya Glacial Indifference, saiz tulisan 23.9, infect, leaf, bold dan warna tulisan hitam. Untuk isi maklumat di dalam masalah ini, saya menggunakan jenis tulisan Glacial Indifference, saiz tulisan 13 dan warna tulisan warna hitam. Untuk muka surat 10, saya menggunakan jenis tulisan Open Sun Extra, saiz tulisan 22.9, bold dan warna tulisan berwarna hitam. Hotel yang kedua iaitu Latin Hotel. Hotel ini menggabungkan konsep rekaan industrial atau lebih tepat lagi rekaannya seperti era 90-an ke 1960-an dengan penggunaan material seperti kayu, batu bata dan besi dalam hiasan dalamannya. Hotel ini terletak di tengah-tengah Petaling Street, Kuala Lumpur, Chinatown. Di sini anda akan mendapat keselesaan dan kemudahan di sebuah hotel butik serta suasana Petaling Street yang meriah. Di hotel ini mereka menyediakan bilik perseorangan, bilik berpasangan dan di setiap bilik itu mereka adakan balkoni supaya anda boleh menghirup udara segar di setiap balkoni tersebut. Seterusnya, hotel ini terletak di semua lokasi utama dan anda boleh menjelajahi bandar Kuala Lumpur dengan mudah dari hotel ini. Untuk harga semalaman di hotel ini hanyalah RM91 sahaja. Hotel yang terakhir iaitu V Garden Hotel. Seperti namanya, hotel ini menjadikan alam semula jadi sebagai inspirasi dekor dan kemudahan moden seperti Wi-Fi percuma serta TV skrin rata 32 inci. Bilik yang dicat putih menawarkan motif tanaman serta peralatan tempat tidur yang premium. Ia dilengkapi dengan air botol, kemudahan menyetrika dan alat pengalir rambut disediakan atas permintaan. Terletak di hadapan menara PGRM, V Garden Hotel berjarak 15 minit memadu dari Suria KLCC dan pusat bandar. Seterusnya, waktu petang yang santai boleh diluangkan di beg kekacang di kawasan taman dan kemudahan tambahan termasuk tempat letak kenderaan percuma dan meja penyambut tetamu 24 jam. Harga untuk hotel ini untuk semalaman hanyalah RM118. Akhir sekali, saya akan menerangkan format saya mengedit cover belakang majalah kami iaitu menggunakan aplikasi Canva.
Bagi tulisan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saya menggunakan jenis tulisan shorthand saiz 60 pt dan efek yang saya guna iaitu leaf dan intensity 50. Warna tulisan yang saya pilih iaitu warna hitam. Bagi logo Malaysia, saya diletakkan di dalam circle frame dan juga logo wilayah saya diletakkan di dalam circle frame. Untuk kata-kata semangat, jenis tulisan yang saya guna iaitu rock brush saiz 26 pt dan dibolkan supaya nampak lagi jelas. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Terima kasih.